Mesir? Adakah hanya dengan jahit jidan, mumtaz, jahit dan makbul sahaja? Ataupun adakah hanya dengan buku-buku perubatan kita sahaja? Ataupun ada nilai tambah yang lain yang kita boleh ambil? Anda selalu sebut kepada adik-adik yang baru datang, boleh tanya abang-abang tahun 3, tahun 2. Bumi Mesir ini di sebalik, ada ulang lah. Tak tahu diam. Ini adik-adik tak tahu, dia tak tahu ni. Di sebalik debu-debu, di sebalik kekotoran yang ada di bumi Mesir ni, ada mutiara-mutiara yang cukup berharga. Dan mutiara-mutiara ini anda perlu cari. Sebab mutiara-mutiara inilah yang akan anda gunakan sewaktu anda pulang ke Malaysia secara khususnya. Dan mutiara ini bukan sahaja akan diaplikasikan dalam kehidupan anda sebagai seorang doktor ataupun ahli farmasi, tapi akan diaplikasikan dalam kehidupan anda sebagai manusia. Ini yang paling penting. Ingat balik, apa tujuan kita hidup? Apa dah kita janjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah Taala nak bagi roh kepada kita? Semua kita tahu, kita bayar biologi lah. Dalam 1 mililiter air mani tu berpuluh juta sperma ada dalam tu. Anda semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pilihan yang Allah Taala buat, Allah Taala akan tanya. Allah Taala jawab, firmankan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Taala kata, ketika mana aku mengambil daripada tulang rusuk Nabi Adam ini untuk aku buatkan zuriat-zuriat mereka, dan aku meminta persaksian daripada mereka ketika mana aku nak meniupkan roh kepada mereka. Allah Ta'ala tanya kepada kita semua, adakah aku ini Tuhan kamu? Kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Ya, kamu adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahawasanya kamu adalah Tuhan kami. Tapi ketika mana kita lahir, Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi kesenangan, Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada kita. Adakah sekarang ini kita masih ingat janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak, kita sering kali mengejar sesuatu yang tak pasti. Ni, ayat anda memang anda akan ulang benda ni. Anda bercakap kat mana pun benda ni akan anda ulang. Tak, adik-adik nak exam, anda tengok, terutama adik-adik farmasi, selalu ada exam, ulur study. Adik-adik medik dekat-dekat nak exam, ulur study. 2-3 pagi kita boleh bangun study. Semata-mata kita nak dapatkan mumtaz. Tapi anda nak tanya adik-adik, adakah kita yakin dengan kita study hard tu, kita study bersungguh-sungguh tu, confirm ke kita akan dapat mumtaz? Tak confirm kan? Maksud dia, kita tak tahu kita akan dapat atau tak mumtaz tersebut. Tapi anda nak tanya, mati itu pasti atau tidak akan berlaku kepada kita? Surga dan neraka itu pasti atau tidak akan kita hadapi. Tapi sejauh mana kita persediaan kita ke arah tersebut berbanding persediaan kita untuk imtihan kita. Sebab apa? Sebab kita nampak bila kita kerja sebagai seorang doktor, bila kita jadi ahli farmasi, kita nampak gaji yang akan kita dapat, kita nampak kesenangan dunia yang akan kita dapat. Tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita nampak syurga, tak bagi kita nampak neraka. Sebab inilah pilihan yang Allah Taala akan buat. Innallaha ashtara minal mu'minin la anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala akan beli daripada kita nyawa dan harta kita dengan syurga. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mutiara yang berharga yang anda maksudkan kepada sahabat-sahabat adalah ilmu yang berada di bumi Mesir. Anda kira sahabat-sahabat beruntung, sahabat-sahabat berada di bumi Zakzik. Kalau untuk ketahuan sahabat-sahabat lah, bumi Zakzik di antara bumi ataupun di antara tempat terbaik jalinan ukhuwah di antara pelajar pengajian Islam dengan pelajar sains kesihatan. Tak ada kat muaffazah lain. Boleh tanya sahabat-sahabat di Cairo, boleh tanya sahabat-sahabat di Alex, boleh tanya sahabat-sahabat di Mansurah. Di Zakzik dengan ditonton, diiktiraf di antara terbaik ukhuwahnya di kalangan pelajar pengajian Islam dengan pelajar perubatan. Bukan ukhuwah sahaja yang kita harapkan, tapi apa yang lebih penting, ilmu-ilmu daripada ustaz-ustaz ini kita harapkan kita dapat. Sebab benda ini yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Adik-adik kena ingat, kerja kita sebagai seorang doktor, kerja kita sebagai seorang ahli farmasi, setiap hari sebenarnya kita bermain dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Sebagai contoh,
kajian dalam sekitar 2000 sini yang kita pernah buat dalam sekitar 2006, 2007 atau 2007, 2008 survei berkaitan dengan ibadah pesakit di Malaysia. Sekitar 30% sahaja pesakit kita di Malaysia termasuk kaki tangan di hospital menunaikan sembahyang. Anda nak tanya, kalau kita sakit, bolehkah kita tinggal sembahyang? Boleh atau tak? Kalau puasa, kalau kita bermusafir, kalau kita sakit, ada rukhsah Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau sembahyang, kalau tak boleh berdiri, kena duduk. Tak boleh duduk, kena mengiring. Tak boleh mengiring dengan mata, tak boleh mata dengan hati. Sehinggalah kita meninggal. Tapi perkara ini, berapa orang yang sedar? Berapa orang yang tahu? Tak ramai yang tahu berkaitan benda ni. Contoh, kalau adik-adik pergi hospital, pesakit tahu anda pulang daripada Mesir. Contohnya dia tangan patah, berbalut. Dia tanya doktor, tangan saya patah, tapi saya nak solat, saya nak ambil wuduk. Macam mana saya nak ambil wuduk dalam keadaan tangan saya berbalut? Apa yang adik-adik akan jawab? Kadang-kadang orang tak sedar, orang kata, tak apalah, kelas-kelas agama, biarlah ustaz-ustaz dia orang yang mengaji benda tu. Sedangkan kita lupa, agama dengan kita dekat. Seperti mana dekatnya, ataupun seperti mana pentingnya. Kalau belajar perubatan, pentingnya jantung kepada tubuh badan manusia. Begitu jugalah agama dengan kita. Jadi mutiara-mutiara ini adik-adik akan dapat di antara salah satu caranya dengan AC. Dalam mungkinlah nakik-nakik kita mungkin di kalangan belajar perubatan. Tapi apa yang kita kena faham, bukan nakik pun nak mengajar kita. Tapi di situ akan ada sesi perbincangan. Di situ akan ada sesi teguran. Di situ akan ada sesi nasihat menasihati, yang mana benda inilah yang akan membuatkan selain daripada ukhuwah kita bertambah mantap, kefahaman dan ilmu sahabat-sahabat juga akan bertambah. Yang terakhirnya, anda nak bagi tahu nilai tambah ataupun expectation masyarakat kepada kita, terutama mahasiswa graduan sains kesihatan daripada bumi Mesir adalah dengan akhlak dia. Adik-adik boleh tanya abang-abang kita di Mesir yang dah bertugas di Malaysia. Di antara ramai dia orang, kebanyakannya mendapat HO terbaik department ni, ataupun diiktiraf di hospital ni, ataupun mendapat jemputan untuk berceramah di mana-mana tempat. Pengiktirafan itu disebabkan akhlak mereka. Jadi anda minta lah sangat kepada adik-adik, tolong untuk menjadi doktor yang baik ataupun ahli farmasi yang baik, 3 elemen mesti anda ada. Yang pertama, knowledge. Tak kira lah knowledge berkaitan farmasi ataupun medical. Yang kedua, skill. Dan yang ketiga adalah attitude. We are dealing with human right. Kita berkomunikasi dengan manusia. Manusia ada perasaan. Adik-adik belajar tahun 5 nanti internal medicine, adik-adik akan belajar skill untuk berinteraksi dengan patient. Kita nak diagnose patient, 50% hasil daripada skill kita untuk berkomunikasi dengan pesakit. Jadi kalau adik-adik tak develop akhlak ataupun skill ini daripada sekarang, anda tidak akan mampu untuk menjadi seorang doktor yang baik. Dan anda ingatkan, skill ini boleh didevelop ataupun boleh dibina sekiranya anda terlibat dengan program-program seperti ini. Di sini kita boleh bergaul, di sini kita boleh bercakap-cakap. Tambahan pula, kalau anda terlibat dengan persatuan kita yang ada di sini, anda akan develop skill untuk memimpin masyarakat. Anda akan develop skill untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Anda akan develop skill untuk manage sesuatu program. Sebab kita sebagai seorang doktor, bukan kita duduk hospital lah, tak. Anda akan ada tugasan masuk ke daerah-daerah, dia orang taklifkan, okey, buat satu program kempen kesihatan. Anda kena manage benda tersebut. Jadi benda-benda itu anda akan dapat di sini. Dan benda-benda itu tidak akan datang secara percuma. Anda perlu cari sendiri. Jadi anak rasa sekadar tu daripada anak, dan anak haraplah adik-adik lama lagi nak duduk sini, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi manfaatkan sungguh keberadaan anda di sini. Macam kami ni dah tak guna, dah nak menyesal. Tahun depan insya-Allah dah nak balik. Tapi persoalan dia, apa persediaan kami nak balik? Dan antum juga, apa persediaan antum sebelum pulang ke Malaysia? Antum akan jadi suami, antum akan jadi ayah, antum akan jadi datuk. Takkan kita nak ajar bini kita anatomi, takkan kita nak ajar anak kita fisiologi. Kita mesti nak ajar anak kita semayang, kita mesti nak ajar anak kita tutup aurat,
kita mesti nak ajar isteri kita cara bergaul yang Islam ajar, cara pemakaian yang Islam ajar. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang nak isteri dia keluarkan pakai singlet ataupun pakai coli saja nak. Ada di kalangan kita yang macam tu? Tak ada. Kita nak isteri kita sopan, pakaiannya sopan, cara percakapannya sopan. Ini semua hanya ada dalam agama kita. Dan sahabat-sahabat perlu belajar benda tersebut. Jadi ada itu daripada anak, dimanfaatkan sungguh keberadaan anda di sini. Kita ada ramai tokong kat sini. Siapa yang tak kenal lagi ustaz-ustaz kita kat sini ambil manfaat. Kita ada Ustaz Rushdi, dah tahun 4 dah nak balik. Dia ada tahun lah dah kat sini. Jadi ambil manfaat sungguh. Kita ada Ustaz Soleh, pelajar Master Al-Azhar. Kita ada Ustaz Fizri. Ustaz Fizri. Pandai main bola. Kita ada Ustaz Akramin, banyaklah ustaz-ustaz kita kat sini. Jadi manfaatkan semua. Dan abang-abang medik kita pun alhamdulillah ada penguasaan ilmu-ilmu tertentu. Jadi anda minta untuk manfaatkan sungguh. Dan insya-Allah moga-moga kita berjumpa di Malaysia dalam suatu bidang perjuangan yang lain insya-Allah. Jadi anak kira setakat tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.